datang pada malam ini dan syukur tuan-tuan dan perempuan sekalian yang saya kasihi. Tadi telah diulas beberapa perkara tentang apa yang kami duk sembang di parlimen ni. Mungkin ada yang rajin tengok televisyen tu, dia boleh tahulah apa yang terjadi. Kan? Saya kebetulan ni kali ketiga depa ubah untuk mai berceramah di Belantik ni. Sebenarnya sebelum ni di Kubang Pasu, saya pun dah ready ya, on ya, kita pun bila-bila saya tak ada apa malam-malam Depa kata Kubang Pasu, okey. Lepas tu depa kata duduk Saridor, depa hantar mesej lagi. Depa kata Kulim, okey. Lepas tu duduk 2-3 Saridor lagi, depa kata Belantik pun okey. Kira-kira tak tolak pi tang mana pun kita pi. Hantar pi je kita pi. Kan? Jadi inilah malam ni alhamdulillah kebetulan Allah rezekikan kita untuk bertemu rupanya di Belantik lah, bukan di Kubang Pasu dan bukan di Kulim. Jadi untuk mai balik macam di kampung lah. Saya orang kampung Cemara aja. Orang kampung Cemara, tuan-tuan melita dulu saya rajin main ni tu rumah kak cik tu depan tu. Kan? Saya duduk main selalu rumah-rumah sahabat kita di bawah ni. Dia kalau waktu banjir-banjir kilat selalu berlaku banjir di sini ni kita tahu. Dalam tu apa tempat padi tu. Ada ke tahu lah ni. Lama dah tak pi. Ada lagi no. Ada lagi. Jadi itu alhamdulillah kebetulan tidak asing lah bagi saya. Cuma berceramah ni inilah selepas PRN baru ni memang kerap lah kami rajin bertembung lah, saya Ustaz Salim dan sebagainya, kami ditugaskan berceramah di UDM merata lah. Kalau kata di Merbuk tu semua saya pergi lah, memang saya ditugaskan di kawasan Merbuk. Kemudian ada juga di sini dan juga kita bergilir-gilir gantilah, tak putus lah. Jadi ini selepas PRN tu inilah pula di gelanggang kita berceramah. Disebut tentang sidang DUN. Tapi sebenarnya kalau sidang DUN saya pun tak tahu apa yang disembangkan di DUN baru-baru ni. Kerana pada waktu mereka duduk sidang DUN 4 hari tu, saya pun duduk sidang parlimen. Tak habis lagi. Waktu untuk kita membahas peringkat jawatan kuasa. Di parlimen ni ada beberapa peringkat untuk kefahaman bagi sedikit pengetahuan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau awal buka penggal tu, macam awal tahun depan, sidang akan bermula pada start 26 hari bulan Februari. Jadi lari saya dalam tempoh cuti dalam lebih kurang 2 bulan. Jadi 26 ni agung baru akan main rasmi buka parlimen. Agung baru kita akan dapat agung baru. Jadi selepas tu kita akan bersidang selama 14 hari untuk minggu yang pertama dia panggil. Jadi mesyuarat ni adalah kita membahaskan titah ucapan yang di-Pertuan Agong. Dia panggil ucapan bahas titah yang tuanku. Jadi bahas tuanku ni, tuanku cakap apa dalam sidang masa dia buka parlimen tu, dia bercakap, dia berucap. Jadi daripada ucapan itulah kita ambil intipati tu, kita bahas. Jadi tapi perbahasan dia di parlimen tu waktu tu adalah dia antara apa yang ada di antara langit dengan bumi boleh cakap apa saja. Walaupun dia tak cakap, kita boleh cakap. Itulah peluang ahli parlimen untuk dia nak cakap pasal kawasan dia ke, dia nak cakap pasal isu negara ke, dia nak cakap pasal isu negeri ke, dia nak cakap pasal isu apa saja yang terlintas dia nak cakap, dia cakap lah waktu tu. 15 minit. 15 minit. Boleh lah. Kalau terror macam Syahidan Kasim, dia ongek-ongek dengan speaker sikit, dia dapat lagi 5 minit. Tapi orang lama kan, orang lama. Kalau tuan-tuan tengok Syahidan Kasim ni, dia tak sebenar-benar kalau dia masuk dalam parlimen, tiba-tiba dia boleh kata kat orang sebelah. Dia boleh kata aku tu je, tentu dia duduk. Jadi dia otai orang lama. Jadi kita pun duk belajar macam ni buat no. Saya baru setahun lah, cukup setahun di parlimen. Rupanya macam-macam lah. Saya pun masih dalam belajar lah. Ustaz Tamizi dia penggal yang kedua. Ustaz Tamizi baru ni pun dia ajak saya pergi South Africa pasal mereka ada sidang berkenaan dengan apa Palestin ni yang dibuat oleh cucu Nelson Mandela. Jadi dia ajak, memang nak ramai nak pergi, duduk sembang di kantin tu. Kami ada kantin belakang tu, kami duduk share lah di situ, duduk makan sekali boleh di situ, duduk sembang. Dia kata jom kita pergi South Africa, duduk cerita lah tiket apa dia apa semua. Ramai yang nak pergi ni, ramai orang nak pergi. Lain kali saya tengok gambar 2 orang je pergi, dia dengan WB Kuala Kerai. Jadi tak apalah. Jadi ada juga wakil daripada kita. Lepas tu tengok gambar-gambar dia duk hantar mai dalam apa grup WhatsApp kami. Kami ada grup WhatsApp 74 orang kami, tolak 5 baru ni. Jadi dalam tu ada grup WhatsApp. Jadi macam-macam lah, macam kita duk sembang di kampung juga lah.
Jadi kita apa aktiviti kita, dia duduk buh lah gemak tu, dia duduk teriak di sana tu, di South Africa tu, duduk pegang hela tu. Mula-mula cakap orang putih, leleh kali cakap Melayu kat sini. Saya tak tahu orang South Africa faham ke tak. Kami kata hantam bila ustaz. Biar pi. Jadi itu Abu YB tuan-tuan semua berada di sana. Alhamdulillah. Jadi seperti yang disebut oleh Abang Radi kita tadi, kami ni memang dianak tirikan lah. Kalau kita tengok memang kita tak ada peruntukan. Kadang-kadang segan nak cerita dekat orang, malu nak cerita pasal kita tak ada peruntukan. Tapi saya kata nak malu apa? Memang orang semua satu dunia dah tahu. Kadang-kadang kita duk rasa orang kata pasal apa YB tak bagi apa-apa. Kita bagi, tapi kita bagi dengan kemampuan yang kita ada lah. Kalau sekarang ni kita ada allowance ahli parlimen, allowance tu lah kita guna. Nasib lah. YB cukup tak cukup, YB belakang kira lah. Tapi kalau kata yang mana bantuan-bantuan yang kita bagi tu, kadang-kadang jabatan pun minta dekat kita. Jabatan nak buat program, nak buat majlis pun, walaupun dia pun tahu kita tak ada peruntukan, dia pun minta juga kat kita. Tapi kalau kita dengan ada semangat untuk membantu, kita boleh pekin-pekin lah, kita bantu ke mereka juga. Macam tadi kami mesyuarat anti dadah bersama dengan AADK, Tuan DO dan polis Kuala Muda apa semua, kita mesyuarat. Mereka minta nak buat banner tu, banner anti dadah tu lah, nak buh di masjid. Mereka minta, mereka bagi tak lah bentang semua dengan duit apa semua, leleh kali minta kat kita. Saya kata tak apa, saya bagi. Dia pun terkejut, dia heran macam mana kita boleh bagi. Kita bagi juga, tak ada masalah. Saya kata tadi dia hantar mesej petang tadi, dia kata terima kasih YB, tak sangka kita YB nak bagi. Dia tahu YB tak ada peruntukan, dia apa bentau, tapi dia apa minta. Tapi kita bagi juga, tak ada masalah. Masalah hal lain kita cerita kemudian. Tapi itulah kena menunjukkan kita walaupun tak ada peruntukan, kita akan bantu setakat mana yang kita mampu. Orang kata apa? Ada bagi banyak. Tak ada ni tanda ingat. Walaupun 102 kita bagi. Kalau miss orang mati, kita tak pernah miss lagi lah kalau kita pi. Tapi tak banyak lah kita bagi. Kalau pi kunuri pun kita bagi, tapi tak banyak lah, cara kita lah. Tapi tak ada masalah. Tentang 5 orang hak lari tu tuan-tuan, kalau mereka habaq nak jaga rakyat, saya rasa mereka mohong. Mereka mohong. Sebab kalau nak kata rakyat, saya pun ramai. Pengundi di Merebuk ada 132,000 orang. Baru ni bertambah lagi lebih kurang dekat 10,000. Bermakna 140,000 orang pengundi, bukan penduduk, pengundi. Kalau Kuala Muda ada 560,000 orang lebih. Paling ramai dalam Kedah ni duduk di Kuala Muda, di Sungai Petani. Paling ramai penduduk. Rakyat Kedah 2.2 juta. Duduk 500,000 lebih duduk di Sungai Petani. Tuan-tuan boleh bayangkan, di Sungai Petani ada 3 saja. Ada Dun Gurun, masuk sikit Jerai, Merebuk dan Sungai Petani. Sungai Petani tak apalah, dia anak papa. Tuan-tuan tahu anak papa? Anak siapa tuan-tuan tahu? Anak Tan Sri Speaker. Kemudian dia YB di situ dan depa kerajaan. Kerajaan ni kalau kata depa ni dapat peruntukan senang-senang bukan 3.9 juta macam Syed Saddiq duk sebut tu. Lebih daripada tu. Saya ingat baru ni saya dapat info yang terkini menyatakan mereka mendapat lebih daripada 5 juta untuk setiap kawasan parlimen mereka. Satu anaya, satu orang kata apa, tidak adil yang sangat-sangat kepada kita sebagai pembangkang. Bila kita tanya di parlimen, pi bincang. Saya dah suruh bincang dengan TPM 2. Kita dah pi bincang 2 kali. Kita hantar Yang Berhormat Taqiyuddin pi berbincang. Pi jumpa dengan TPM yang kedua itu YB Fadilah dah sembang. Tapi macam-macam lah alasan mereka. Lepas balik pi sembang kena buat surat pula. Nak surat pula. Dulu ada ni, mereka bagi CSA untuk kita sign, macam-macam lah mereka sebut dalam tu. Untuk yang ni. Yang paling kita takut, kalau tuan-tuan nak tahu, adalah tentang menyokong setiap usul yang mereka nak kerajaan sampaikan dalam parlimen. Tuan-tuan mau tak? Kami sign CSA tu, kemudian apabila berlaku macam tu, semua usul diluluskan. Semua pindaan perlembagaan diluluskan. Tuan-tuan mau tak? Tadi pun kita dengar lawyer kita cerita tadi, bab Mahkamah Syariah pun kita naik takut dah. Ni kalau di parlimen ni tempat menggubal undang-undang. Apa saja akan mai di meja kami
diletakkan atas meja, nak gubah undang-undang, dia akan dibahaskan oleh parlimen sebelum kita putuskan. Kalau kita sokong semua 100%, kalau mai tang nak pecah sempadan, tuan-tuan nak sokong tak? Saya nak tanya. Tuan-tuan berani nak sokong? Tuan-tuan tahu, kalau pecah sempadan, nak abang bagi tuan-tuan, satu saja saya bagi contoh. Kalau di Parlimen Bangi, ada lebih kurang dekat 300,000 orang pengundi. Dekat 500, lebih pada tu saya rasa. Kalau mereka pecah 2 pun, mereka dah ada 3. Hak lama, asal, pecah lagi 2. Tuan-tuan, di SIK ada berapa? 50-60,000 pengundi. Mereka sana senang-senang 300,000, 350,000 pengundi. Subang 300,000. Boleh pecah 2, boleh pecah 3. Kalau pecah tu, tuan-tuan ingat nak pergi kat siapa? Adakah nak pergi kat kursi tu, nak main kat Perikatan Nasional? Jauh sekali, tuan-tuan. Jauh sekali. Jadi kalau bertambah kursi parlimen tu, kita nak dapat balik majoriti, simple majoriti pun lawan ni 112, kita boleh jadi kerajaan. Kalau sebelum tu tambah lagi, mungkin kita kena ada 150 nak jadi kerajaan, kita boleh dapatkan 150 kursi, tuan-tuan. Masalah untuk kita. Jadi kita lebih baik kita ambil keputusan. Macam saya pun kira bawah je lah, kan? Di peringkat-peringkat atasan ni, presiden-presiden kita berbincang, mereka mempunyai idea dan pandangan yang lebih jauh daripada kita, dan kita ambil keputusan, kita ikut pucuk pimpinan kita. Kalau pucuk pimpinan kata okey on, kita ikut. Kalau kita sign semua. Jangan sign, kita jangan sign semua, kan? Kalau kita hak 5 orang tu depa tak tahan, depa lari, lantak pergi kat depa lari. Tuan-tuan, saya tidak sekali-kali akan mengikuti jejak mereka, kan? Kalau kita tengok baru ni Bukit Gantang yang last sekali, yang kami geram sangat tu, buat depan muka, tuan-tuan. Hak lain 4 orang tu sign juga. Pi jumpa sengak-sengak, sign, keluar surat dalam Facebook, keluar surat dalam TikTok. Tapi hak Bukit Gantang ni, dia boh dalam parlimen, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, nasib baik saya tak ada dalam parlimen dalam hari tu, saya pergi lewat. Tuan-tuan tahu sebab apa? Ni gambar ni parlimen ni, tuan-tuan. Ni, kursi saya lebih kurang tang ni duduk ni. Ni dalam ni gambar tu, kat belakang tu gambar parlimen. Kalau Bukit Gantang cakap dia bangkit, kamera tu akan automatik tunjuk Bukit Gantang. Saya duduk belakang dia. Garanti gambar saya duduk dengan dia sekali. Mereka tuduh macam-macam, tuan-tuan. Sebelum ni pun tak ada gambar pun, mereka tuduh dah macam-macam. Ni, mobil merebut, seorang nak lari, kan? Hak mereka buh gambar tu 4 orang kot, tak ingat saya. Langkawi, merebut, gerik dengan lumut. 4 orang. Hak asal tu mereka duduk main gambar tu, kan? Lelah kali, hak 4 orang tu duduk ada sampai hari ni. Hak 5 orang tu, hak tak ada dalam gambar tu, hak tu yang pi. Tu dia, kan? Pagi umpan kat ikan lain yang makan. Bahaya, tuan-tuan, kan? Gerakan mereka tidak putus sampai hari ini. Saya nak abang bagi gerakan tu. Saya tak tahu kenapakah kerajaan sekarang ni duk buat perkara-perkara macam ni, menarik ahli-ahli parlimen untuk lebih banyak menyokong mereka. Sedangkan kalau mereka lihat, mereka dah ada 2/3 sekarang ni di parlimen. Kalau ikut bilang-bilang tu dah 2/3. Tetapi nak kenapa? Kita pun duk fikir juga, kenapa dia nak lagi orang lebih ramai ahli parlimen yang menyokong dia. Dia rasa macam dia kurang sokongan ke sekarang ni? Tuan-tuan boleh fikir sendirilah tentang tu. Kalau kata kita nak menukar kerajaan ni, kan, dia mungkinlah kita pun tak tahu benda ni, insya-Allah kalau boleh jadi, kan, kita sama-sama lah berdoa, kan. Ini adalah kerja Allah Taala. Macam yang Di-Pertuan Agong dia bocak dulu, dia kata inilah biarlah kali terakhir kerajaan ditukar semata pemerintahan dia ada lagi ni. Waktu Agung Hala ni dia kata, tapi ini semua kerja Allah Taala, kan, bukan kerja kita. Dia nak tukar dengan sekelip mata saja, dia boleh tukar ubah hati orang sekelip mata. Tiba-tiba sokong kawan ni, esok boleh sokong kita. Hak tu Allah Taala boleh punya kerja. Tapi usaha dan kita ni sebagai parti politik, dalam mana-mana pun kita sentiasa berusaha untuk kita menjadi kerajaan dan mencapai kemenangan. Itu objektif kita dalam politik. Macam Raji katalah, dia skor kat belakang pun boleh. Bukan dia kira. Dia kalau skor main bola biasa tu, skor kat belakang tak kira.
Kalau dalam politik ni kut belakang gol pun dia kira. Jadi tak apalah, tuan-tuan boleh fikir sendiri yang tu. Tuan-tuan sama berdoa bersama-sama dengan kita, dengan alim ulama kita, dengan tok guru kita, supaya kerajaan kita dapat mengambil alih tampuk pemerintahan yang ada sekarang. Tuan-tuan mau tak jadi kerajaan? Tak jadi kerajaan ni, Ustaz Mizi tak boleh bagi ni dulu saya rasa ni. Waktu dia bagi kemah ni dulu, dia jadi kerajaan ni, tu ada tulis nama dia. Kan? Saya tak boleh bagi lagi ni, dia merebut ni, macam ni tuan-tuan. Sebab saya main start pembangkang dah. Ustaz Mizi start tu dia dan jadi rasa jadi kerajaan Ustaz. Jadi Alhamdulillah. Dan jadi orang merebut ni tak merasa lagi lah. Kan? Kemah daripada ahli parlimen mereka. Tapi mereka pun tak kisah sebenarnya tuan-tuan. Tak kisah. Kan? Bukan hari-hari dia pun duk minta masalah kita. Tapi kalau dia merebut ni satu je masalah dia, masalah ayak. Ayak ni pun sebab kita tengah duk buat loji belum siap. Loji belum siap. Di Bukit Selambau tu kita tengah upgrade loji Bukit Selambau untuk kita dapatkan kapasiti loji yang lebih besar untuk menampung pertumbuhan yang pesat lah di kawasan Merbuk ni. Dia banyak taman tuan-tuan, banyak taman. Ada ayak tu ayak lama. Kan? Baru-baru ni berjentuh tentang ayak, saya ada berbahas di parlimen berkenaan dengan isu ayak. Kan? Dan juga sangat sensitif kita di negeri Kedah ni. Saya berbahas tentang penjagaan kawasan Ulu Muda. Tuan-tuan, Ulu Muda dekat je dengan kita, belakang ni je. Kan? Tuan-tuan ni duduk ni pun di pinggir Ulu Muda. Kan? Sungai Ulu Muda ni sampai ke Kuala tu, tuan-tuan tahu berapa jauh? Tuan-tuan tahu tak berapa kilometer? 178 kilometer. Daripada daripada Empangan Gubir tu sampai ke Kuala Muda tu 178 kilometer. 95% sungai ni ada dalam negeri Kedah. 5% saja ada di Pulau Pinang. Tu pun dia panggil riparian punya undang-undang di sebelah sungai. Dia ambil sebelah, kita ambil sebelah. 5% saja tuan-tuan. 5%. Tetapi yang nak kena jaga Ulu Muda ni, Pulau Pinang ke negeri Kedah? MB selalu sebut dalam ceramah dia. Kami di parlimen diminta oleh negeri untuk membahaskan isu-isu negeri supaya pusat ni tengok apakah yang sepatutnya pusat bantu kita, macam mana. Kami selalu bahas tentang isu ayak, isu Aerotropolis. MBP Itali baru ni berkenaan dengan Aerotropolis. Ada syarikat nak melabur, jadi dia pi. Punya pulun kita. Tapi kuasa-kuasa ni semua berada di bawah pusat. Termasuklah dengan REE. Saya bahas juga REE baru ni. Waktu saya membahaskan peringkat belanjawan. Dan apabila kita dibentangkan belanjawan di parlimen, kita akan bahas. Setiap orang ahli parlimen akan bahas. Diberikan masa 15 minit. Dalam tu saya sebut pasal Ulu Muda. Ulu Muda ni, ayak dia tuan-tuan. Bila kita kena jaga kawasan catchment area ni, duk dah berapa ratus ribu ekar ni, supaya kita tak ambil balak tuan. Kita nak jaga sumber dia. Supaya kita dapat ayak tu alirkan dalam Sungai Muda dan kita boleh ambil masuk dalam Pangan Berih. Loji-loji kita di sepanjang Sungai Muda, kita boleh isap ayak, hantar masuk ke loji pembersihan, hantar pergi ke rumah-rumah. Nak kena jaga. Tapi tidak diberikan sebarang imbuhan untuk kita menjaga Ulu Muda. Tak ada langsung duit nak jaga, nak bagi. Kurang-kurangnya dia bagilah kat kita 50 juta ke 60 juta setahun ke untuk kita mengorbankan sebahagian besar daripada hasil negeri. Kita tak ambil balak, itu adalah hasil negeri, hasil balak. Tapi kita tak mau ambil, kita tak mau kacau. Tapi kita minta yang ni pun kerjaan pusat tak boleh. Tapi Pulau Pinang sedut ayak kita, hantar seluruh Pulau Pinang. 1 sen pun dia tak bayar tuan-tuan. Sedangkan kita di negeri Kedah, lembaga sumber air negeri membayar 3 sen satu meter padu kepada ni, sadar bayar pada lembaga sumber air Kedah ni, negeri Kedah ni. Pulau Pinang tak bayar 1 sen pun. Selangor ambil ayak daripada Pahang, depa bayar sekupang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Pasal apa di Selangor dia boleh bayar dekat negeri Pahang? Pasal apa Pulau Pinang tak boleh bayar kepada negeri Kedah untuk menjaga kawasan Ulu Muda?
Depa tengok kita macam dengan nak ambil balak, depa keriau kat kita. Depa kata, tak boleh, kena jaga. Ni negeri kami lah. Hampa nak kacau apa? Hampa balai hayang kami berjuta-juta liter tiap-tiap hari. Bagi penduduk hampa makan 1 sen pun hampa tak teringin nak bayar. Mai hampa sama-sama jaga ulu muda. Bagilah duit kat kami, bayar duit tu. Kami jagalah sungai. Tuan-tuan, itulah yang berlaku sekarang kita tengok, ketidakadilan. Lapangan terbang Aerotropolis, tuan-tuan tahu, kita bercakap, semua cakap. Kan? PJ pun cakap, pokok sana, aluk stang, semua. Kita kalau ada isu pun kita akan cakap. Semua ahli parlimen negeri Kedah akan bercakap dengan isu negeri Kedah. Kan? Tapi kelulusan untuk airport adalah di bawah pusat. Mereka tak bagi untuk kita buat, sedangkan kita tak ambil pun 1 sen duit daripada kerajaan pusat untuk kita nak buat airport di Kulim. Kita ambil daripada syarikat-syarikat swasta yang nak melabur di Kedah Aerotropolis. Tetapi mereka bagi duit kepada Pulau Pinang nak besarkan bayar lepas. Tuan-tuan biasa naik tak ke terbang ni bayar lepas? Tuan-tuan, nak pi tu pun satu seksa. Silat-silat tuan-tuan boleh terlepas ke terbang ke tu ya. Jam. Tu pun nak pergi besar sana, nak buat macam mana? Sedangkan di sini ada tanah luas, kita boleh buat selesa, ruang yang luas, boleh besar lapangan terbang, nak besar mana? Di Pulau Pinang tu nak besar terang mana lagi? Keliling dengan rumah dengan kilang. Bagi sampai berapa bilion. Kan? Kita ni tengok seperti selalu dianak tirikan ni, selalu kami kata di dalam parlimen, janganlah menganak tirikan negeri-negeri pembangkang. Termasuklah di negeri Kelantan, Terengganu, tuan-tuan. Mereka tak adil sungguh. Sedangkan daripada pusat mengutip cukai daripada kita. Tapi tak dikembalikan kepada kita dalam bentuk pembangunan kepada kita. Cukai mereka ambil, pembangunan mereka tak bagi. Mereka kita bagilah buat jalan apa semua. Ya, mari semua mereka bagi. Itu adalah peruntukan tahunan yang mereka kena bagi per kapita untuk membangunkan negeri Kedah. Ikut kepala. Kerajaan pusat kena bagi, itu tanggungjawab. Kalau kita dengar menteri-menteri jawab di parlimen, kadang kita sakit hati. Macam baru ni, Rafizi, menteri formula jawab. Seolah-olah duit kerajaan negeri pusat tu macam duit mereka. Bukan duit mereka. Duit kita semua. Dan kena diadil, dia kena bahagi kepada seluruh negeri yang ada dalam negara kita. Itu baru adil. Ni tidak. Negeri ni bagi lebih. Sarawak 6 bilion. Sabah 6 bilion. Bilion-bilion semua untuk membangunkan. Kita hanya diberikan wang per kapita saja. Sedangkan wang pembangunan yang dibagi akses yang lebih untuk kita buat pembangunan di negeri kita dinafikan. Cukai dikutip. Itulah tuan-tuan yang kerajaan yang ada sekarang. Dan kalau mereka baik bantu rakyat semua, peruntukan ahli parlimen dibagi sama rata, dan alhamdulillah rakyat akan hidup aman, akan hidup tenteram. Tetapi apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan sendiri boleh tengok. REE baru ni sewaktu dibahaskan bajet. Kita tahu tak boleh import. Nak buat, dia kena buat dalam Malaysia. Kalau kita buat kilang disik ni, dia kena buat kilang proses disik. Kita tak boleh ambil bahan mentah, hantar pergi luar negara. Tapi kita masih tak ada teknologi tu. Teknologi nak memproses tu. Kita kena ambil juga daripada teknologi daripada negara luar. Yang dia cerita, kan? Tuan-tuan, Pulau Pinang, kalau kata dalam sejarah kita duk baca, dijumpai oleh siapa? Francis Light. Tuan-tuan duk penaga, tuan-tuan tak nampak lah Pulau Pinang. Dulu lah, kata dulu, zaman dulu. Dia bagi analogi yang simple saja. Profesor tu kata, kalau tuan-tuan naik atas Gunung Jerai, tuan-tuan tak nampak lah Pulau Pinang. Orang kita dulu tak pernah naik Gunung Jerai lah. Tok-tok nenek kita dulu mesti pernah naik. Takkan mereka tak pernah duduk di Penaga? Takkan mereka tak duduk di sebelah perai ni? Mesti ada. Takkan mereka tak nampak Pulau Pinang? Kita duduk situ pun kita nampak dah. Tak logik kata Pulau Pinang dia jumpa oleh Francis Light. Pemesongan fakta sejarah yang sangat-sangat ketara. Dan tapi apa kita nak buat? Selepas tahun tu kita dah sign satu perlembagaan Malaysia yang telah dibuat oleh perlembagaan Malaysia tu, kita buat, kita sign. Dah tak ada dah benda tu. Dan kita tuntut pun jadi tak guna, mereka duk refer kepada perlembagaan tu, rujuk perlembagaan, memanglah kita nak boleh buat apa dah.
Tapi sebenarnya sejarah dia tak macam tu. Kan? Itulah yang saya nak sampaikan hari ini. Kalau kata tuan-tuan boleh tengok saja, kadang-kadang seronok sidang parlimen ni macam hulu lengat tu. Sebenarnya dia cakap bukan ikut peraturan. Dia kira duduk, dia pegang mic macam ni, dia tarik, dia cakap. Dia tekan tu, dia cakap. Tak boleh. Dalam parlimen ni dia ada standing order. Dan floor siapa yang bercakap tu, orang tu bagi kebenaran cakap, baru dia boleh cakap. Bukan boleh bangkit cakap ikut suka. Boleh cakap, boleh bangkit tuan-tuan, tapi dia tak ikut peraturan. Kan? Orang kenal dia pun kenal dengan cara macam tu lah. Dengan suara dia, kalau dia bangkit cakap tu, dengan bertengkak dia, dengan cara dia tu, orang kenal macam tu lah. Kan? Kalau kita nak bagi orang kenal kita, biarlah dengan cara berhemah. Apa yang kita sampaikan supaya benda tu bermanfaat kepada rakyat yang kita wakili ataupun kepada rakyat Malaysia keseluruhan. Kan? Macam contoh baru-baru ni, kita ada bahas berkenaan dengan generasi, dia panggil GEG, generasi endgame. Untuk sampai satu tahap, kita buat satu akta yang dibawa oleh YB dulu, Kari Jamaluddin. Dia buat satu usul dulu untuk buat GEG ni. Generasi endgame ni generasi yang tak akan merokok dah selepas satu tahap. Dia akan ada satu generasi yang tak akan hisap rokok. Tetapi amatlah malang, sebelum kita bahaskan GEG tu, dia digugurkan daripada senarai dalam akta untuk kita bahaskan. Jadi tak ada lah, benda tu tak boleh dibahaskan. Kan? Tadi pun duk sembang dengan agensi dadah AADK, dengan JPN dan sebagainya. Mereka pun merasa sikit kecewa kerana akta itu telah digugurkan daripada kerajaan, telah bergugurkan akta tu. Kononnya kerana dilobi oleh syarikat-syarikat rokok yang kaya, kan, supaya kita jangan memperkenalkan akta tersebut. Ini amat merugikan generasi kita yang masa akan datang. Bukan saja di pihak pembangkang yang menyokong akta itu diteruskan, tetapi daripada kerajaan pun menyokong. Kita tengok satu senario yang semua, boleh kata semua backbenchers dan juga pembangkang menyokong satu usul yang akan dibawa, tetapi akhirnya digugur oleh Kementerian Kesihatan, dan kita rasa sangat rugi dan ralat, tuan-tuan. Jadi inilah, saya tak tahulah apa yang sedang berlaku di dalam parlimen. Kalau tuan-tuan tengok, jadi cang kelewang. Kan? Usul yang kita bawa daripada pembangkang ni, Syahidan Kasim ni, 18.1 tu boleh kata hari-hari dia bawa. Hari-hari dia bawa usul dia, tapi satu pun tak pernah diterima lagi. Tapi bila kita nak rujuk ataupun sebagainya, dia kata okey, buat lagi. Sampai baru ni dia pun kata, boleh lah saya nak buat lagi, tapi saya tahu dah takkan diluluskan. Dia sendiri dah kata dah, kami ada hak, ahli parlimen boleh buat usul tentang kepentingan rakyat, kita boleh bawa usul. Tapi semua usul kita ditolak. Rugi tuan-tuan, sayang. Kan? Dulu kita nak bawa ni, sekarang ni pasal isu Palestin dan sebagainya, kita bawa banyak usul, tapi kerajaan nak menjuarai, mereka mendahului kita lah. Kononnya mereka yang bawa usul untuk menyokong Palestin, pembebasan Gaza, kan? Tapi tak seperti yang kita nak lah. Dia buat, kita tengok macam dengan tak bersungguh. Tuan-tuan sendiri boleh tengok macam tak bersungguh. Dan daripada apa yang kerajaan buat sekarang ni tentang Gaza ni, adakah kita, contohnya macam nak bawa rakyat keluar daripada Gaza, mereka tak mau keluar daripada Gaza. Mereka bukan nak keluar daripada Gaza. Kan? Mereka nak duduk di dalam Gaza untuk mempertahankan negara mereka. Bukan mereka nak lari keluar. Lari keluar secara seronok lah. Dapat tanah free. Kan? Sedangkan tanah itu adalah negara mereka. Tapi kita tidak lihatlah. Perdana Menteri sekarang PMA Anwar Ibrahim bukan yang macam dulu, tuan-tuan. Dulu dia salah seorang yang memperjuangkan nasib Palestin dulu. Tapi sekarang ni telah menjadi Perdana Menteri yang ada kuasa. Beliau tidak lagi buat perkara tersebut. Tidak bersungguh-sungguh. Tak tahu kenapa, tekanan daripada mana, mungkin Amerika Syarikat dan sebagainya. Kan? Apabila jadi ketua negara ni, dia macam-macam. Kan? Itulah yang kita tengok, yang tidak bersungguh-sungguh. Tidak satu kenyataan yang begitu keras dikeluarkan terhadap penyokong-penyokong Zionis ni. Sedih, tuan-tuan. Hanya kita saja yang duk buat demonstrasi dan sebagainya, kan? Solidariti untuk Palestin kita buat merata.
di Putrajaya, di Kuala Lumpur, di depan kedutaan Amerika Syarikat dan sebagainya, kan, pihak pembangkang yang NGO yang mendahului dan mengepalai apa solidariti ini semua. Jadi saya rasa cukup, jangan banyak sangat, kan. Lain kali kita mai lagi, simpan setengah, kan. Habuan orang Belatik dengar, kan. Jadi sekejap lagi kita bagi ke Ustaz Salim lah, dia nak cerita apa, no. Jadi saya rasa terima kasih lagi sekali kepada semua yang hadir pada malam ini, yang duduk mai tadah telinga ni, kan. Bukan senang lah tuan-tuan, no, nak main malam-malam ni, duduk kot Belantik pula, kan. Jadi terima kasih lagi sekali kepada semua dan juga kepada penganjur. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.